Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarimi bin Syahrudin akan membentangkan tentang kemenjadian murid melalui SKPMG2. Nama pensyarah saya ialah Dr. Muhammad Khairuddin bin Amin. Sebelum itu, mari kita mengenali apa itu SKPMG. SKPMG2 ialah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang Kedua. Ia merupakan penggubalan semula SKPM 2010 dengan beberapa penambahan hasil daripada beberapa siri kajian dan mesyuarat. Ia bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan juga menyesuaikan SKPM dengan perkembangan pendidikan semasa. Draft SKPM2 yang dikeluarkan pada 13 September 2016 oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. Ia mencakupi beberapa bidang seperti kepimpinan, pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum dan hal ehwal murid, pembelajaran dan pemudahcaraan, dan yang terakhir, kemenjadian murid. Instrumen penilaian yang digunakan untuk menilai kualiti pendidikan secara berterusan ke arah pencapaian bertahap tinggi. Penilaian kendiri dilaksanakan bagi mengenal pasti kekuatan dan kelemahan sekolah untuk penambahbaikan. Jadi saya akan meneruskan tentang kemenjadian murid. Kemenjadian murid ini terdapat pada standard 5 dalam SKPMG2. Pengenalan. Murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Definisi kemenjadian ialah perihal, yakni proses yang menjadikan atau menciptakan dan mewujudkan sesuatu yang baru mengikut Kamus Dewan. Menjadi pula bermaksud untuk dikenali, dianggap atau diiktiraf terhadap sesuatu yang sebenar-benarnya telah berlaku. Kemenjadian murid yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah perkara yang sebenar-benarnya telah berlaku terhadap murid dalam aspek kurikulum, co-kurikulum dan sahsiah. Maksudnya, kemenjadian ni dalam erti kata mudah ialah kesan apa yang murid dapat daripada sesi pembelajaran yang mereka belajar di sekolah. Murid ialah harta negara yang perlu dibimbing dan dikembangkan. Tidak ada harta yang lebih berharga daripada murid jika mereka dididik dan diasuh mengikut hasrat negara. Baiklah, kemenjadian murid ini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, kemenjadian murid dalam akademik. Yang kedua, kemenjadian murid dalam core curriculum. Dan yang ketiga, kemenjadian sahsiah murid. Kemenjadian murid dalam akademik. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pencapaian akademik bermaksud apa yang telah dicapai, dihasil dan diperolehi dalam peperiksaan yang dijalankan dalam pendidikan formal. Maksudnya dalam bidang akademik ni, apa yang mereka belajarlah dalam bidang akademik, terutamanya bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, pendidikan Islam. Maksudnya hasil daripada pembelajaran ini iaitu menjadikan kemenjadian murid tersebut. Kemenjadian murid dalam akademik, ada aspek 51 kemenjadian murid dalam akademik. Yang pertama, peratusan murid mencapai matlamat tahunan individu yang ditetapkan dalam tahun terkini, yakni murid berkeperluan khas. Yang kedua, grade purata sekolah dalam peperiksaan sekolah awam, yakni yang rendah, yakni UPSR. Yang ketiga, grade purata sekolah dalam peperiksaan awam sekolah menengah, SPM. Maksudnya hasil daripada peperiksaan tersebut yang menghasilkan kemenjadian murid dalam akademik. Kemenjadian murid dalam core curriculum. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, core curriculum didefinisikan sebagai sebahagian daripada kurikulum asas, iaitu kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajar dalam bilik darjah,
tetapi dianggap sebagai sebahagian daripada kegiatan pendidikan di sekolah seperti kegiatan persatuan, kegiatan kesukanan dan lain-lain. Maksudnya core curriculum ni merupakan sebahagian daripada kurikulum yang diajar oleh guru kepada murid di luar bilik darjah. Kurikulum ni penting juga dalam pelajaran murid. Aspek yang dinilai ialah pertama, grade purata sekolah dalam kelab dan persatuan, grade purata sekolah dalam badan beruniform dan grade purata sekolah dalam sukan dan permainan. Seterusnya, kemenjadian syakhsiah murid. Syakhsiah didefinisikan sebagai kepribadian yang dimiliki oleh pelajar untuk menjadi insan yang berguna. Syakhsiah mengikut istilah bermaksud kepribadian atau peribadi dalam kamus dewan. Syakhsiah juga merujuk kepada sistem kecenderungan bertingkah laku individu. Ada beberapa aspek yang dalam kemenjadian syakhsiah murid. Yang pertama, purata peratusan kehadiran murid ke sekolah bagi tahun terkini. Yang kedua, peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku, yakni kes ringan dalam tahun ini. Peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku, yakni kes sederhana bagi tahun terkini. Dan peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku, kes berat pada tahun terkini. Antara isu-isu SKPMG 2 yang kita dengar dalam semenjak 2 ini, yang pertama ialah SKPMG 2 ni membebankan guru. Tengok dalam surat khabar ni, yang berkata NUTP has received many complaints from teacher regarding SKPMG 2. Maksudnya NUTP ni menerima pelbagai komplain tentang SKPMG 2 daripada guru-guru. Dan menteri pada ketika itu, Menteri Pendidikan ialah Dr. Mazli, mengarahkan SKPMG 2 ni dihentikan. Ni yang kedua, isu SKPMG 2 yang kita dapat dalam media sosial. Yang pertama, inilah isu standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang kedua. Dia cakap pihak UTP ingin menghasilkan berkenaan isu yang boleh memberi umpama seperti kerja bodoh yang telah menyusahkan dan membuang masa guru serta amat tidak berbaloi sehingga mengurangkan face time di antara murid. Maksudnya kesan-kesan isu yang pelaksanaan SKPMG dia membebankan guru, menambah kerja guru dan mengurangkan PDP bersama murid. Ini seterusnya yang ketiga, dia tidak praktikal. Yang mana contoh evidence yang dibawa contoh evidence yang banyak dibawa oleh pihak sekolah. Maksudnya bila SKPMG ingin dinilai, terdapat banyak fail dan memerlukan semua fail tu dibawa untuk dipersembahkan di hadapan nazir untuk disemak. Usaha penambahbaikan SKPMG 2. Yang pertama, memberi bimbingan berdasarkan SKPMG 2. Yang kedua, setiap sekolah dibekalkan 2 nazir. Maksudnya sekolah tu dibekalkan 2 nazir untuk memberi panduan tunjuk ajar tentang cara pengisian SKPMG 2. Yang ketiga, setiap sekolah diwakili oleh 3 hingga 5 orang guru iaitu PGB atau guru yang lain mengikut keperluan. Maksudnya jika tak mencukupi keperluan, boleh menggunakan guru biasa sebagai pembantu untuk PGB. Yang seterusnya, aspek bimbingan diberikan terhadap isu dan masalah yang dihadapi saja. Jika sekolah tu ada masalah disiplin yang ringan, jadi dia akan beri fokus kepada yang itu saja. Yang lain dia tak beri fokus. Okey, yang seterusnya, hanya dokumen yang perlu sahaja dibawa. Okey, setiap murid akan mempunyai pertama pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran diri bahasa, etika dan kerohanian, identiti nasional. Ini adalah falsafah pendidikan kebangsaan yang mana diinginkan dalam kemenjadian murid. Jadi sebagai kesimpulannya,
Warga sekolah memainkan peranan yang penting terhadap kemenjadian murid. Maksudnya warga sekolah, guru, kaki tangan semua merupakan peranan yang penting dalam mendidik dan memberi kesan yang baik terhadap murid. Harapan agar rakyat Malaysia mendapat pendidikan yang sewajarnya melalui pendidikan di sekolah akan tercapai sekiranya sebuah sekolah dapat melahirkan pelajar yang menjadi dari semua aspek, iaitu akademik, core curriculum dan sahsiah. Maksudnya tiga perkara yang penting tadi ialah akademik, core curriculum dan sahsiah merupakan item yang penting dalam usaha menjadi kemenjadian murid yang terdapat di Malaysia. Jadi setakat itu pembentangan saja saya tentang SK PMG2 dalam bidang kemenjadian murid. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.